Quran sekejap. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil 'azim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma aftah alaina futuhal arifin وفقهنا في الدين وعلمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين والملائكة المقربين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تجعلنا بها من أهل العلم ظاهرا وباطنا وتحشرنا من عبادك الصالحين في دنيانا وأخرانا وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. فأما بعد. Dihormati barisan kru-kru yang sedang menjayakan majlis ini dan telah menjayakan majlis ini, dan begitu juga bagi pihak Arshish Center khususnya Datin Rohaiza dan seterusnya para hadirin, tuan-tuan dan puan-puan yang istiqamah setiap minggu menghadiri kelas-kelas yang disediakan bukan disebab percuma, disebabkan kerana nak belajar, ya. Kita tak pilih benda itu percuma ataupun berbayar. Semuanya bila ada perasaan hati yang dipilih oleh Allah Subhanahu Wa Taala berdasarkan daripada hati kita sendiri rasa nak mencari, akhirnya Allah temukan jodoh itu dan hadirnya perasaan istiqamah. Sebenarnya bukan kita buat, cuma bila kita memilih, akhirnya Allah yang menentu dan memberi petunjuk dan hidayahnya, membimbing hati dan akal dan tangan kita semualah untuk memilih jalan yang baik untuk kita, insya-Allah. Sebenarnya berada dalam majlis ilmu ini adalah satu perkara yang amat-amat dituntut, kerana dengan niat belajar dan majlis ilmu boleh menyelesaikan segala masalah kita. Jadi apabila kita bertemu Allah Ta'ala, kita akan ditanya tentang kehidupan kita, masa kita, di mana dia habiskan. Ya? Jadi kita habiskan masa kita dengan belajar. Walaupun kita tak mampu, kita tak mengajar, tetapi kita belajar. Jadi peranannya lebih kurang sama. Kerana orang yang belajar sentiasa memperbaiki hidup, orang yang mengajar juga sentiasa memperbaiki kehidupan di sisi Allah Ta'ala. Jadi sebagai mukadimah, kita mulakan dulu dengan bacaan umul kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. InsyaAllah hadirin sekalian, kita cuba baca salawat, ya. Kita salawat seperti minggu lepas lah. Ya Nabi salam alaik, Ya Rasul salam alaik, Ya Habib salam alaik.
صلوات الله عليك. أشرق البدر علينا فاختفت منه البدور مثل حسنك ما رأينا قط يا وجه السرور. يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك. صلوات الله عليك. أنت شمس أنت بدر أنت نور فوق نوري أنت إكسير وغالي أنت مصباح الصدور. يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك. صلوات الله عليك. يا حبيبي يا محمد يا عروس الخفقين يا مؤيد يا ممجد يا إمام القبلتين. يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك. صلوات الله عليك. Hadirin yang kasih dalam perhatian. Okay, kita teruskan satu lagi untuk mukadimah kita, iaitu kita baca kalam muqaddim. Pernah dengar ya? Jadi dulu saya belajar dengan Tan Sri Hasan Al-Azhari. Dia akan minta kita semua baca ni kalam muqaddim. Jadi selain daripada ia sebagai muqaddimah, dia juga adalah doa kepada kita semualah. Ya, kita alurkan sikit, kita buka suara kita. Sekejap lagi kita nak baca surah Ad-Duha kan, dengan bertaranum. Eloklah kita panaskan suara kita dengan tambah sikit lagi muqaddimah untuk kalam muqaddim ya. Okey, 1, 2 mula. Kalamun qadimun la yumallu sama'uhu tanazzaha an ولياتي كلام قديم لا يمل سماعه
أشتفي منك دمي ونوره دليل لقلبي عند جهلي وحيرتي فيا ربي متعني بسر حروفي ونور به قلبي وسمعي ومقلاتي وسهل علي حفظه ثم درسه بجاه النبي والآل ثم الصحابة كلام قديم لا يمل سماعه تنازع عن قول وفعل ونياتي. Jadi apa maksudnya tuan-tuan? Kita tengok sikit ya. Cuba kita perhati pada maksudnya. Indah sekali. Inilah Al-Quran yang tidak pernah bosan untuk didengarkan, menjaga diri daripada perkara yang tidak baik, sama ada perkataan, perbuatan ataupun niat. Dengan Al-Quran aku mengubati segala penyakit. Cahayanya menjadi petunjuk hatiku dikala meraba dalam kebodohan dan kebingungan. Wahai Tuhanku, gembirakanlah aku dengan rahsia yang ada pada setiap hurufnya. Dan sinarkanlah hatiku, pendengaranku dan penglihatanku dengannya. Mudahkanlah bagiku untuk menghafal dan mempelajarinya. Dengan kewibawaan Nabi Muhammad SAW, keluarga dan semua sahabatnya. Itulah maksudnya apa yang kita mukadimah tadi tu. Sebenarnya maksud ini dan amalan bacaan ini ketika mana saya dengan Tan Sri Hasan Azhari almarhum yang kembali ke rahmatullah ya. Usianya dah lanjut hampir 90 gitu. Alhamdulillah sempat jugalah belajar dengannya ya. Baik sudut bacaan, lagu-lagu ini masa tu saya masih muda remaja bertemu orang-orang ini dan apalah wasiat-wasiat yang dia sampaikan ya, sehinggalah pernah saya belajar dengan dia, duduk depan sekali. Time dia suruh baca tu, kadang-kadang dia sebut huruf-huruf, makhraj huruf ni tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Dia sebut satu-satu huruf tu kadang-kadang dia punya kuatnya, kalau huruf desiran tu kuat ya. Maksudnya berdesir dengan kuat, akhirnya sampai semua air liur kita boleh rasa kena muka kita tu. Semua syah dia sebut sampai muka kita kena. Bayangkan gelas yang ada di depan saya tu, kalaulah muka saya boleh kena air liur dia, ya. Bayangkan kalau jatuh dalam cawan ya, saya pun minum saja kan. Duk ingat kalau mulut para ulama ya, ketika mana mereka membacakan, mengajar dan sebagainya. Kalau kami dulu dengan Syekh Muhammad Nuruddin Al-Marbu Al-Banjari ya, guru kami di Mesir dulu, dia minum tak habis air gelas dia, air dia kami akan berebut minum. Supaya apa? Mendapat barakah. Ya. Bagaimana sahabat dulu berebut dengan Nabi. Jadi kata Nabi, oleh kerana ulama itu warasatul anbiya, waris pada Nabi, kita boleh buat demikian. Jadi kita pula
Anak-anak kita tengok mulut mak dia nak minum pun tak gamak kan. Sampai hati anak-anak kita. Siapa yang ajar begitu? Kalaulah kita tak mengajar anak kita, kita cerita pada mereka. Ya, sesungguhnya mak, air minum mereka kalau diminum oleh anak-anak, ya, bukan setakat tumpah kasih sayang, barakah ilmu juga turut sampai pada mereka. Ya, jadi boleh amallah dalam keluarga. Tapi musim Covid ni tak apa nak digalakkan, ya. Sebab apa? Jadi penyakit itu berjangkit melalui air liur kita, bersin dan sebagainya. Jadi kita terus kepada apa yang kita rancang dan bincang pada tajuk kita itu, iaitu membaca surah Ad-Duha, bertajwid serta bertaranum. Saya ingat tuan-tuan dan puan-puan sudah bersedia untuk bertaranum kan? Jadi kita nak bertaranum ni mesti pertama sekali ada rasa semangat. Yang kedua, dia rasa dia boleh, insya-Allah boleh kuasai. Dan yang ketiga, macam kita cerita hari itu, perasaan kita jangan rasa rigid, ya. Rasa takut dengan taranum. Kerana dia datang dalam pakej yang sama. Daripada suara. Tidak ada suara, tidak ada suara kalau tak ada nafas. Tidak ada suara kalau tak ada nafas. Dan tidak ada nafas, tidak ada suara kalau tak ada nafas. Maksudnya nafas tu perlu. Maksud nafas ni angin-angin kita lah yang kita sedut nafas tu. Jadi bila kita sedut saja nafas, berarti masa kita sedut tak ada suara. Kita punya peti suara begini, kecil saja macam kuku kita ni, dia bertembung begitu. Sebab saya pernah tengok suara saya, peti suara saya sendiri ketika mana diuji tak ada suara selama 6 bulan 7 bulan. Sahabat saya pun sekarang diuji begitu juga. Mungkin barangkali mana-mana qari ke apa akan rasai seorang sekali kot. Hilang suara. Bila hilang suara, tuan-tuan, menangis seorang-seorang, mengadu ke Allah, ya Allah, betul lah nikmat. Hidup ni betul nikmat. Kau hilang suara saja dah aku tak boleh nak buat apa. Ya, nak mengajar tak boleh, bercakap tak boleh, nak apa pun tak boleh. Letak sejadah mengadu ke Allah, ya Allah, hidup ni milik Engkau, ya. Mengadu sahaja apa yang kita kena 2-3 bulan kita mengadu tak dapat apa lagi, 4 bulan kita mengadu lagi tak jadi apa. Ya, sedih. Ya. Last sekali selepas 2-3-4 bulan kita buat begitu, takdir Allah bertemu dengan orang yang Allah izin, ya. Izin secara ubat dunia lah. Oleh kerana manusia ada di dunia, cara dia ubat pun di dunia juga. Pergi jumpa doktor, bagi ubat, makin pulih makin baik. Alhamdulillah. Ya. Jadi kita pun kena kembali ke Allah Ta'ala lah. Takut kadang-kadang nikmat yang Allah bagi itu kita terlalu gairah, kita terlalu seronok, kita terlalu takjub dengan apa yang diberikan. Nanti Allah tarik balik. Kalau tak macam Fir'aun dulu Allah tak tarik di dunia. Akhirnya saat nak mati baru Allah tarik, ya. Masa hidup dia tak demam, tak sakit, tak apa. Tapi Allah tangguhkan azab tu di akhirat. Bagi kita janganlah sampai na'udzubillah min zalik. Kita bukan orangnya. Kita orang Islam. Jaga kualiti hidup kita dengan baik. Segala nikmat kita syukur, insya-Allah. Jadi surah Ad-Duha, ya. Bagaimana kita nak baca dengan taranum. Dan taranum pula kita nak pilih lagu apa dengan 11 ayat. Kadang-kadang lagu tak sempat habis, ayat dah habis. Itu kita tanya, sebab kita jangan takut. Taranum ni adalah satu pakej yang datang sama dengan tajwid, sama dengan suara, sama dengan pernafasan. Sekali serentak. Cuma semua itu kena praktik dan berlatih. Contohnya bagi orang yang mahir tajwid, mana ada orang terus-terus mahir tajwid, mesti dia berlatih, kan? Dia duduk saja dia berlatih, dia baca. Kenal mana itu mad, mana itu apa mad asli, wadduha, waqaf dengan mad asli, ya. Dad bagaimana nak sebut, semua kita latih, kan? Mana dia terus dapat. Kemudian selain daripada itu, kita latih suara kita. Tak ada kita baca wadduha, saja-saja. Tak ada, mesti kita latih. Ya, dan suara yang kita dah keluarkan itu mesti suara yang telah
telah dilagukan. Cuma tuan-tuan dan puan tak kenal suara kita. Ya, kadang-kadang kita tak kenal. Suara saya lagu apa Ustaz? Bukan suara tu lagu. Lagu kita tu lagu apa? Suara yang kita alunkan itu mengikut melodi lagu apa? Jangan sebut melodi tu lagu Siti Nurhaliza pula. Ya, bukan begitu. Maksud lagu di sini ialah lagu yang muktabar, yang dibenarkan dalam Islam. Iaitu yang ittifaq para ulama, lagu selagi mana tak bercanggah yang disusun oleh ulama seperti Hijaz, Sikah, Ras, Nahwan, apa lagi lagu-lagu yang masyhur tu lah, yang 7 lagu tu, insya-Allah tak bercanggah dengan lagu-lagu Al-Quran dan boleh dibaca baik dalam sembahyang, baik di dalam kaedah bacaan tahqiq ataupun baca secara berlagu lah. Baik, kita tengok dulu. Nanti saya nak minta tuan-tuan cuba buka mikrofon dan baca sekali, ya. Okay, kita ambil contoh lagu. Katalah kita ambil lagu Nahwan, ya. Nahwan bunyi macam mana? Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Saya baca, tuan-tuan cuba ikut, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wal-laili idza saja. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث صدق الله العظيم. Taranum Nahwan, ya. Jadi Nahwan ni mudah aja. Bagaimana kita nak kenal lagu dia? Kalau kita buat key yang 5 dia, ya, kita pun tengok bentuk suara kita. Kalau kita suara itu di peringkat qarar, maka dia akan ya. Tapi kalau perempuan biasanya lebih tinggi sedikit, ya, bukan qarar, dia itu nawa, ya. Qarar dia adalah nawa bagi lelaki. Lelaki pula nawa ni maksud tingkatan suara yang kedua, dan suara tu makin meninggi, ya. Jadi bila kita baca pun wadduha wal-laili idza saja. Sebab ayat tu pendek, kita nak buat lagu payah. Wadduha wal-laili idza saja. Ma wadda'aka rabbuka wa
وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. Itu Taranum Bayati Husaini. Boleh ke? Saya rasa tuan-tuan bersedia dan perempuan semua bersedia ya untuk saya dengarkan bacaan. Saya buka talian pada tuan-tuan yang ingin memperdengarkan bacaan dan tanya, saya ni baca lagu apa? Nanti kita sahihkan. Ya, bentuk lagu yang dibaca oleh tuan-tuan dan perempuan. Sebenarnya suara saya dah ada lagu rupanya. Selama ini sebab tu anak saya kata suara saya sedap. Kan? Rupanya kita dah baca dengan berlagu. Cuma kita tak tahu lagu yang kita baca tu lagu apa. Ya. Kadang-kadang kita macam kita sembahyang lah. Kita rokok nampak tak berapa nak betul je. Ya, anak kita nampak tapi tak tegur. Ya, satu hari kita mak sakit pinggang rokok. Sebab itulah mak nampak macam rokok tak berapa nak betul kan. Tapi maknanya anak kita berhati. Begitu jugalah kita suami isteri dan sebagainya kan. Jadi insyaAllah saya buka di talian. Bukan talian lah. Bukan tak payah telefon pun. Tuan-tuan tekan je unmute tu. Terus baca. Kita kongsikan. Ada yang tak dengar kan? Ada mesej kat situ jawab tanya tak dengar. Ada yang tak dengar kan? Ada yang kata Ustaz punya suara perlahan. Saya cuba tukar mic lah kot. Okey. Dengar tak? Cuba Ustaz ulang semula. Ulang suara. Dengar kan? Yang lain kata dengar ke tak? Saya dengar, alhamdulillah. Okey. Sebab takut dengar apa? Ustaz. Clear. Dengar. Terang. Okey Tapi suara Kak Nora lagi clear. Okey, saya buka talian. Bagus. Okey, siapa-siapa yang nak test bacaan dia, praktikal hari ni? Saya nak cuba Ustaz. Silakan. Mesti suara sedap ni. Kak Nora kita suara sedap. Beranikan diri Ustaz. Ya, silakan teruskan. Tak tahu telah belajar Ustaz. InsyaAllah teruskan. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wal-laili idza saja. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Walal akhiratu khairun laka minal ula. Wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Alam yajidka yatiman fa'awa. Wa wajadaka dallam fahada. Wa wajadaka ailam fa'aghna. Fa'ammal yatima fala taqhar. Wa ammas sa'ila fala tanhar. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits.
Tak tahulah lagu apa ni Ustaz. Sadaqallahulazim. Alhamdulillah. Ya. Biasa masuk tilawah kan? Peringkat daerah ke apa? Saya nak cuba Ustaz. Suara dah lantang elok tu. Mana kot lepas ni boleh ambil borang masuk peringkat JAKIM ke apa kan? Peringkat Apa lah daerah. Ustaz bagi orang lah Ustaz. Bagi orang muda-muda Ustaz, dah tua. Yang peringkat zon dulu ataupun jadi ketua-ketua apa dia panggil tadarus ke, insya-Allah. Okay, bacaan tu sama dengan lagu yang kedua saya baca tadi, iaitu lagu Ya, Husaini Bayati lah, Bayati. Bayati. Ha. Wadduha wal-laili idza saja. Maknanya kita tambah lembutkan lagi. Ha. Maknanya dia akan jadi lagi cantik lah. InsyaAllah Ustaz. Lembutkan Belajar lagi. Taranum ni Ustaz. InsyaAllah. Ada lagu tu Masa Bayati, cuma lembutkan lagi. Okey ما Ustaz. ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى. Bila kita baca sedap, kita sendiri takjub dengan suara kita tau. Macam Tadi saya rasa Ustaz macam kasar saya punya. Ya, peringkat awal memanglah. Tapi dah kita kenal tu lagu ni di antara lagu yang InsyaAllah Ustaz. lagu Bayati Boleh yang diperbaiki Ustaz. ya insya-Allah yang disukai oleh Nabi lah, antaranya lagu Husaini Bayati. Ya, yang ada riwayat mengata begitu sebab dia kata bila birabah azan dengan lagu Husaini. Jadi bila kita baca dengan lembut, dia bentuk dia lembut lah. Bila Husaini ni dia lembut. Dia lebih asyik, lebih lebih menyelusuk di jiwa kita. Siapa yang baca tu maknanya kalau dapat sikit lagi dia dah berada di dalam acuan lagu Husaini tu, Bayati. Berapa persen Ustaz? Berapa persen? Nak bagi 100 pun boleh. InsyaAllah. Macam mana nak lembutkan lidah Ustaz? Lidah ini perlu pada latihan. Latihan ni Khawanana fima tigawaja. Apa ada bunyi suara sikit? Khawanan atima. Ya. Ustaz. Ya. Lidah. Okey. Saya nak try ni lah Ustaz. Hijaz. Sila. Ada saja ni nak baca. Alamak Hijaz, macam mana nak dapatkan dia punya A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Itu jarkah Ustaz. Cuba jarkah tak apa. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha. Kita boleh sambung ke Ustaz? Boleh, wasal boleh, berhenti pun boleh. Tak ada masalah. Sebab lagu tu macam panjang. Saya takut bila ayat pendek. Okey. Wadduha wal-laili iza saja. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Alam yajidaka yatiman fa'awa. Wa wajadaka dhalan fahada. Wa wajadaka ailan fa'aghna. Fa'ammal yatima fala taqhar. Wa ammas sa'ila fala tanhar. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Macam mana kita nak turunkan nada ke yang terakhir tu Ustaz? Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Okey dah tu? Cantik dah? Pernah suami dan anak-anak menangis sebab kita baca? Lagu tu dah cantik. Dia punya cuma touch up sikit lagi dia punya kelembutan tu.
Tu saya Lagu- keras sikit lah Ustaz. Macam mana saya nak lembut tu? Tu lembut Ah. lidah tu macam mana? Dia kena berlatih banyak kali. Sebab kadang orang tanya, nak lembutkan suara dilidahkan di tekak. Sebab suara tu datang selepas pada peti. Peti suara tu ke atas. Maknanya saluran daripada atas pada hamzah tu, atas peti suara tu hamzah, huruf hamzah kan, ke atas sampai ke rongga mulut, ke hidung. Di situ bermulalah geraknya suara kita. Kalau nak tahankan nafas bagi pendek, bagi panjang, kita kena sempitkan halkum kita. Contoh kita tahan wadduha, wadduha, beza suara terlepas dengan suara tertahan. Kita tahankan sikit, kita sempitkan ruang rengkung kita tu, kerongkong. Jadi kita lembutkan suara ni kena dilembutkan melalui latihan. Macam tadi nampak suara macam suara Ella sikit. Ella and the Game, bukan Ella and the Boy. Ya. Di situ maksudnya wadduha wal laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Itu lagu Jaharkah. Kalau kita ada suara lagi kita angkat. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Pernah dengar nasyid tak? Nasyid Raihan. Pernah Ustaz. Nasyid yang dinul huda dinus sa'adati wal hikam dinun nabi Muhammadin khairil bashar. Itu lagu Jiharkah. Kalau rajin lagu dengan lagu tu, kita akan dapat kuasai lagu Jiharkah. Ya, itu lagu orang panggil lagu pembayang kepada lagu Jiharkah. Lepas tu dia akan jawab. Ja'an Nabi Muhammadin wan nasu fi jalin fabatha alaihim zakat ja'an Nabi. Dia bentuk dia, jawab dia makin naik. Jadi lepas ni boleh buka lagu Dinul Huda. Kita keluar lagu Rehan, tuan-tuan dan puan-puan boleh hajuk situ lah. Macam Kak Nora tadi boleh hajuk kat situ. InsyaAllah dapat lagu Jiharkah. Begitu juga kalau nak dapat lagu Nahwan. Lagu Nahwan boleh ambil lagu bacaan Masyari Rashid Affasi. Ataupun kita tengok lagu apa? Lau kana bainanal habib. Pernah dengar tak? Lau kana bainanal habib ladanal qaswi wal qarib min taibatin qabla al maghib طالبا قرب الحبيب بقربه النفس تطيب وتضع الله فيجيب أنوار طه لا تغيب بلغنا لقاه يا مجيب. Kan? Itu lagu Nahwan. Begitu juga kalau nak dapat lagu Jiharkah, boleh tiru dengan lagu apa? Nisa Serbian tu. Yang pernah dengar kan? Lagu Nisa Serbian lagu apa? Lagu yang apa? Yang Palestin tu. Apa tak ingat dah lagu dia. Tapi boleh ambil lagu Dinul Huda itulah salah satunya. Kalau lagu yang Kak Nora tadi boleh ambil lagu Mahizin tu. Raqqat aynaya syauqan la 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 kan. Itu lagu Husaini Bayati. Semua dah ada pembayang-pembayang tu, cuma kita nak guidekan supaya kita dapat ajuk. Nak melembutkan suara kena rajin melagu. Itulah. Tapi jangan ambil lagu Hindustan. Nanti kan masuk apa kuch hum bole hedolna. Dia tak kenalah. Masuk dalam Al-Quran tak kena. Ya, maksudnya
lagu-lagu fasik yang tak sesuai dimasukkan dalam apa, dalam Al-Quran. Lagu apa selain daripada itu, lagu Syukriya tu, lagu Jaharkah juga tu. Syukriya, Syukriya hai mere priya. Itu lagu Jaharkah, tapi tak sesuai lah zaman Ismail Hashim sahaja. Masa itu hakim-hakim yang di Malaysia peringkat kebangsaan belum lagi mereka apa kursus penetapan kaedah nak meletakkan lagu-lagu yang sesuai. Jadi sekarang ni dah tak boleh lah. Orang boleh cam ini lagu Hindustan, ini apa semua, sebab semua hakim-hakim dikursuskan. Zaman 70-an dulu memang betul negara Malaysia dipengaruhi oleh filem Hindustan. Raya haji orang pakat buat korban di masjid, dia orang masuk panggung KT. Sebab apa? Pergi tengok gambar Hindustan. Itu bahaya ya zaman dulu. Sebab tu hari ni kita dah sinonim dah dengan Hindustan. Sebab tu mana-mana lagu Al-Quran seperti Masyari Rashid Afasi yang masuk ke Malaysia, lagu dia tu ada mirip-mirip Hindustan. Tuan-tuan dengar kan? Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Lagu apa nahwan. Ya. Jadi kita mudah ikut. Saya buka lagi, siapa lagi nak cuba? Lebih kurang seorang dua lagi. Cuba. Cuba silakan. Saya boleh? Boleh. Sebab besok nanti Ustaz Nazri boleh terus gunakan lagu yang sama. Silakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wal-laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala walal akhiratu khairul laka minal ula wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda alam yajidka yatiman fa'awa wa wajadaka dhallam fahada wa wajadaka ilam fa'aghna fa'ammal yatima fala taqhar wa ammas sa'ila fala tanhar wa amma bi ni'mati rabbika fahaddis. Sadaqallahul azim. Agak-agak lagu apa? Ya. Macam bukan Bayati rasanya. Agak-agak Taranum. Satu lagi tu Jaharkah. Bukan, Taranumnya Nahwan. Oh, Nahwan. Oh ya. Nahwan. Ya, saya suka bawa tu Nahwan tapi saya lupa nama Taranum tu, Ustaz. Ya, lagu tu Taranum Nahwan. Dia mula dengan Wadduha wal-laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Lagu Nahwan ya. Oh, okey. Betul ke Ustaz yang saya bawa tu, Ustaz? Atau ada yang di peringkat awal tu? Kalau ikut bacaan dalam murattal memadai. Cuma kita memahami sikit lah, maksudnya nak lengok, nak naik, nak turun kan. Betul lah tu. Maksudnya dalam murattal Taranum Nahwan. Maksudnya bacaan dalam semayang lah. Okey. Boleh diguna dalam semayang.
Okey, baik Cuma Ustaz. untuk memperhalusi lagi, kita latih lagi lah bagaimana nak dapat dia punya tone asal dia. Harakah Oh. nak jawab ke, nak turun ke kan. Nah, tu kita tambah Oh lagi ya. lah. Okey. Sekarang ni dah boleh dibaca dalam sembahyang. Oh. Terima kasih Okey. Ustaz. Sama-sama. Ada seorang lagi? Siapa nak cuba? Ustaz, Boleh, saya nak cuba Ustaz. Silakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wal laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala walal akhiratu khairul laka minal ula walasawfa yu'tika rabbuka fatarda alam yajidka yatiman fa'awa wa wajadaka dhallan fahada wa wajadaka 'ailan fa'aghna fa ammal yatima fala taqhar wa ammas sa'ila fala tanhar wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Shadaqallahul azim. Okey, sadaqallahul azim. Juga dalam Taranum nahwan. Cuma versi dia laju sikit. Wadduha wal laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Ya. Okey, bacaan Taranum nahwan juga. Cuma versi laju. Laju tu tak apalah. Ikut kita punya kelajuan kita lah. Ya. Boleh baca insya-Allah. Boleh digunakan dalam sembahyang. Cuma kalau dilambatkan lagi, boleh kita lengok banyak lagi. Okey. Okey, jadi insya-Allah minggu depan saya bagi contoh Taranum tu, kita boleh cuba ikut. Okey, insya-Allah. Terima kasih Ustaz. Sama. Ada di sini ada angkat tangan ya. Nama apa? Raziah binti Johari ya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Nak baca juga sekali. Sila. Ya Ustaz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wal laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala walal akhiratu khairul laka minal ula walasawfa yu'tika rabbuka fatarda alam yajidka yatiman fa'awa wa wajadaka dhallan fahada wa wajadaka 'ailan fa'aghna fa ammal yatima fala taqhar wa ammas sa'ila fala tanhar wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Shadaqallahul azim. Okey, alhamdulillah. Puan Hajah Raziah ya. Taranum Bayati. Alhamdulillah. Bayati Husaini. Alhamdulillah, bacaan yang cantik. Boleh jadikan amalan lah dalam solat. Bacaan Taranum Murattal Bayati. Oh, insya-Allah Ustaz. Okey, bacaan cantik. Tahniah. Barakallahu fiik. Ya, terima Okay, kasih. dua orang lagi angkat tangan, Puan Nur dengan Seri Banun. Jadi kita ambil last sekali boleh Kita sambung sikit bab ibadah tu. Takut tak sempat. Nanti masa lebih di hujung nanti
yang nama-nama angkat tangan ni boleh kita baca di hujung. Kita tak apa, waktu tu dah masa bebas. Nak baca banyak kali pun tak apa. Jadi kita terus fokus sikit untuk perbincangan kita pada pagi ini tentang fiqh. Jadi kita stop sekejap taranum ataupun bacaan murattal tajwid bertaranum. InsyaAllah minggu depan kita akan bincang lagi antaranya tentang perbezaan lagu bayati dan nahwan tadi ataupun jaharkah. Bagaimana kita nak ambil key kepalanya. Contohnya wadduha tu bayati. Wadduha wal-layl. Katalah masuk nahwan dan sebagainya, kita nak dapat key dia. Minggu depan kita akan bicarakan bab tu insya-Allah. Jadi yang angkat tangan ni insya-Allah kita boleh baca di penghujungnya. Penghujung perjumpaan kita pada pagi ni insya-Allah. Baik, kita terus dulu pada perbincangan kita berkenaan dengan slide kita ni, iaitu boleh kita terus ke slide yang berikutnya berkenaan dengan tajuk kita pada pagi ini, perbincangan. Boleh buka slide tuan-tuan, mungkin dapat ikut. Okey, panduan solat sempurna. Untuk pagi ini insya-Allah kita sambung tajuk kita solat sempurna. Okey, kita sambung terus pada tajuk dia, iaitu tentang solat sempurna. Jadi kita tengok slide tu. Solat wajib dan berkaitan dengannya. Jadi dalam solat dia kategori solat ni banyak jenisnya solat. Ada solat wajib, ada 5 waktu, solat fardu 5 waktu lah. Dan solat yang lain, solat sunat, solat nazar, ada solat yang kita bernazar, kalau aku dapat sekian-sekian, aku nak solat sunat. Solat itu walaupun sunat tapi dia wajib juga sebab dia menazar. Macam puasa lah. Kita puasa, kalau aku dapat 5A dalam SPM contohnya. Aku nak puasa 5 hari. Kalau dia tak buat puasa tu kira bernazar, berdosa. Sama juga korban. Tahun ni aku nak korban seekor lembu. Tiba-tiba sampai masa kita tak ada duit. Korban tu tak terbatal begitu saja, boleh tangguh ke masa depan. Ya, kecuali dia hadkan masa-masa tertentu. Jadi kita sambung bicara kita tentang solat fardu itu. Iaitu apabila dia sebut tentang solat, apa yang kita nak kaitkan ialah solat wajib 5 waktu. Bila sebut solat-solat yang ada kaitan dengannya, itu solat wajib 5 waktu. Jadi solat wajib ada 5 waktu bagi kita, iaitu solat zuhur, asar, maghrib, isyak dan subuh. Ya, ini sebagai kita panggil apa? Kadang-kadang kita bertanya solat wajib itu solat apa? Jadi di sini contohnya solat wajib ada 5 waktu. Semua ini pernah pun dilakukan oleh selepas zuhur tu ada nabi-nabi, nama-nama nabi itu menunjukkan solat zuhur Nabi Ibrahim lah orang pertama solat 4 rakaat. Itu pun selepas dia nak sembelih anak dia tu, nak korban anak dia, akhirnya solat tadi habis-habis Allah tukarkan wajah atau tubuh badan anak dia tu kepada khuruf ataupun kibas. Ditukar kepada kibas. Jadi Nabi Ibrahim korban demi Allah, kerana Allah. Sebab sebelum itu Nabi Ibrahim diuji oleh malaikat, datang kepada Nabi Ibrahim bertanya, ya Ibrahim, aku nak berapa ekor unta yang paling mahal. Kata Ibrahim, kalau kau nak, dia bagi satu kandang. Menunjukkan bermula pada situlah Nabi Ibrahim digelar Khalilullah, iaitu sahabat Allah Subhanahu Wa Taala, bersahabat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dia tak sayang harta dia. Kalau kita sayang, ya, sayang jenuh.
Kalau orang minta datang depan rumah, tuan-tuan, kami orang miskin, nak minta sikit baju boleh? Apa? Kita akan naik dalam rumah kita. Boleh, sekejap. Saya naik atas. Naik atas buat apa? Naik pergi cari baju lama. Bagi dekat orang yang peminta sesail tadi. Ya. Berbeza dengan Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim kalau orang minta dekat dia, dia akan bagi semua sekali. Lepas tu setelah Nabi malaikat ambil, dia pusing balik, dia kata apa? Wahai Ibrahim, aku ni malaikat sebenarnya nak tengok keadaan kamu. Betul atau tidak, sayang pada harta atau tidak. Sebenarnya Allah dah tahu. Ya, sifat Ibrahim ini tidak sayang. Sebab itu bila dia berpisah dengan Siti Hajar, dia balik ke Sarah, ke Palestin. Jadi dia pisah pula dia dengan Sarah, balik ke Siti Hajar di Makkah, kawasan Kerikontang, batu tu, tiba-tiba jumpa anak dah besar. Allah perintah pula dalam mimpi, inni ara fil manam adbahuka. Kata ya Ismail, aku mimpi aku nak kena sembelih kamu. Kata anak dia, fanzur ma tara, buatlah apa yang kamu mimpi wahai ayahku. Anak dia pun redha. Bila letak pisau dengan tajam nak sembelih, Allah tukar. Anak dia duduk sebelah senyum je, ya. Yang disembelih tu kibash. Masa itulah Nabi syukur, dia solat zuhur 4 rakaat. Tu solat yang pertama di dunia dilakukan oleh Nabi Ibrahim, solat zuhur. Kemudian solat asar, Nabi Yunus alaihissalam setelah dia dilepaskan oleh Allah selama 40 hari daripada perut ikan Nun, ya, lalu dilepaskan ke dunia. Lalu dia pun naik ke dunia, ke tepi pantai. Terus dengan keadaan dia bersyukur pada Allah kerana Allah terima taubat dia. Lalu dia pun solat asar 4 rakaat. Orang pertama solat asar di dunia 4 rakaat, Nabi Yunus. Begitu juga Nabi Isa. Allah angkat dia daripada kaum yang jahat, ya, kaum yang tak nak beriman, bahkan nak membunuh dia. Jadi Allah selamatkan Nabi Isa. Nabi pun waktu duduk dekat dengan maghrib, matahari nak gelincir, ya. Lalu dia pun solat maghrib 3 rakaat. Orang pertama solat maghrib di dunia. Begitu juga Aisyah. Nabi Musa alaihissalam ketika Allah lepaskan dia daripada negeri Madian tu. Umat Nabi Musa ni tak beriman. Macam-macam persoalan sampai hari ni pun duk jahat lagi. Bani Israel, ya, bila sebut Israel ni golongan Nabi Isa, Nabi Musa. Mereka ni memang pada zaman Firaun, Nabi dah Firaun nak rejam mereka sampai mati. Hinanya Firaun pada mereka ni, benci sungguh. Bangsa Yahudi ni tak boleh tahan, dia nak bunuh. Tapi kerana ada Nabi, ya, dan umat dia kata, ya Musa, mintalah selamatkan kami, minta selamatkan kami. Nabi minta saja laut terbelah dua, selamat mereka. Keturunan tu sampailah ke hari ini. Ya, Nabi pun solat Isyak ketika mana dia diselamatkan daripada negeri Madian kerana umat-umatnya yang sekejap beriman, sekejap tak beriman. Jadi Nabi solat 4 rakaat. Begitu juga solat subuh. Nabi Adam lah orang yang pertama solat subuh 2 rakaat ketika jatuh daripada syurga. Ya, katanya Nabi Adam jatuh di mana? Di Makkah, kan? Dekat Jabal Rahmah tu. Ada solat 2 rakaat. Solat subuh. Masa tu dekat-dekat nak cerah dah. Jadi ini sejarah sikit, ya, tentang info tentang solat-solat wajib yang kita buat tu sebenarnya ada dia panggil apa, kronologinya. Kenapa Nabi Muhammad bawa 5 solat aja, tak bawa 50. Dan 5 pula siapa buat? Maknanya di dunia ni mereka inilah mula-mula buat dulu, ya. Kemudian info yang berikutnya tentang turutan solat yang afdal, ya, kita solat khususnya berjemaah lah. Ya, sebab dia kaitkan dengan solat Jumaat, dia kaitkan solat Jumaat, solat berjemaah. Ya, solat kalau dalam mengaji tajwid, maratibul mat, dalam martabat mat tu, mat apa yang paling tinggi martabat dia. Begitu juga dalam martabat martabat gunnah. Gunnah ni yang paling tinggi martabat dia apa? Ya, wajibul gunnah ke, kemudian turun martabat kepada yang paling rendah iaitu nun dan mim yang berbaris. Ya, itu dipanggil martabat gunnah dalam ilmu tajwid. Begitu juga dalam ilmu fiqh, martabat-martabat amalan-amalan. Begitu juga dalam
ilmu dalam bab ibadat, dalam bab solat pun. Solat mana martabat dia paling tinggi, yang afdal, ya. Kita melakukan solat lebih-lebih lagi berjemaah. Ya, yang pertama solat fardu Jumaat. Ni tak dapat tidaklah. Solat yang lebih afdal ialah solat Jumaat berjemaah. Kerana hari itu hari Jumaat, hari yang diisytihar oleh Allah Taala sebagai solat hari yang apa dia panggil, hari yang dimuliakan oleh Allah, hari Sayyidul Ayyam. Ya. Cuma tak disebut saja di dalam tu kelebihan hari Jumaat tu siapa mati tak terazab dan sebagainya. Ya, itu mungkin tak dikaitkan dengan hadis, ya. Cuma Allah muliakan hari Jumaat itu. Walaupun mulia hari Jumaat, disebutkan hari Jumaat lebih mulia daripada 2 hari raya. Sebab itulah siapa solat hari Jumaat adalah solat yang paling mulia. Jadi hari ini PKP tak boleh pergi, maka hukumnya solat tadi adalah solat yang diharuskan tak pergi, bukan tak solat. Tak diharuskan pergi kerana musim penyakit. Jadi ittifaq ulama-ulama hari ini kata tak boleh pergi. Sebab zaman Nabi dulu pun kalau musim ta'un, ya, mereka tak berkumpul, dan kena hari Jumaat mereka tak diharuskan berkumpul. Jadi kaitkan dengan hari itu, maka tak dilakukan Jumaat di hari PKP. Cuma nak diceritakan solat fardu Jumaat adalah lebih mulia. Dan solat fardu subuh di pagi Jumaat nombor 2 terpenting, yang lebih afdal. Siapa pergi masjid, mereka solat di masjid, itulah solat yang paling afdal pada hari Jumaat dan subuh di hari Jumaat. Jadi mula-mula solat Jumaat, turun sikit iaitu subuh di pagi Jumaat. Turun sikit lagi solat fardu subuh pada hari-hari lain. Namun tetap mulia lagi, tetap subuh itu masih ranking yang tertinggi, ya, ketiga yang tertinggi. Maknanya siapa yang solat subuh berjemaah sampai keluar kitab-kitab macam-macam. Misteri solat subuh. Kita ambil berat tak? Sebab nak solat subuh ni bukan perkara mudah. Nak bangun, tambah-tambahlah perempuan dengan anak yang ramai, sukarlah nak solat, dan begitu juga mereka diberi cuti setiap bulan tu, yang menyebabkan cuti itu membawa kepada diri mereka kadang-kadang terbawa-bawa dengan cuti itu sampai masuk hari kena sembahyang pun dia masih leka lagi. Ya, kena jagalah muslimat tentang pengamalan solat, terutamanya subuh, ya, bangun tepat pada waktu. Kemudian yang keempat, dia turun satu anak tangga lagi, iaitu solat fardu Isyak. Kemudian dia turun ke satu peringkat lagi, iaitu solat fardu Asar. Kerana waktu itu banyak orang sibuk kerja, balik tempat kerja dan sebagainya, nak berjemaah, nak tepat waktu tu susah. Dan yang berikutnya, mana tadi? Dah berlari dah. Yang berikutnya solat fardu Zuhur, dan yang terakhir solat fardu Maghrib. Jadi semua ni wajib, bukan tak wajib. Cuma nak cerita lebih afdalnya bermula solat Jumaat, menurun kepada subuh pagi Jumaat, subuh hari biasa, Isyak, fardu Asar, Zuhur dan Maghrib. Inilah solat yang dituntut orang lelaki berjemaah di masjid. Jangan pula kaum muslimat cemburu pula. Muslim lelaki je ke masjid, kami rugilah tak ke masjid. Jangan sebut macam tu. Kerana ada dalam hadis-hadis yang lain, banyak riwayat-riwayat menceritakan orang yang tak ke masjid, si isteri tak ke masjid, suami pergi sembahyang, pahala yang suami sembahyang di masjid tadi sama dengan isteri yang sembahyang di rumah, ya. Jangan cemburu. Ya, cemburulah kami ustaz, teringin juga nak ke masjid. Sebab begitulah Aisyah cemburu kepada Rasulullah boleh sembahyang di masjid. Oleh kerana mereka muslimat, sebab itu kata Sayyidina Umar, aku diam bila Nabi larang muslimat pergi ke masjid. Sayyidina Umar diam. Bukan larang macam mana, sebab perkara itu tak wajib tapi diharuskan. Diharuskan, ya. Macam sekarang musim kita, musim diharuskan ke masjid sebab zaman kita dah selamat. Zaman kita dah terjaga, terkawal. Zaman Nabi dulu sukar sikit. Dinding pun pakai
kain macam tu je, tak kain pun dia pakai pelepah tamar sahaja. Semayang pun atas tanah. Jadi bagi muslimat tak selamat zaman tu. Zaman sekarang dah selamat, diharuskan ke masjid. Sebab buktinya apa? Dikiaskan dengan bagaimana kita ada anak perempuan boleh hantar belajar di England. Takkan kita nak ke masjid pun tak boleh. Anak kita luar negara pun selamat. Kita lepas anak kita belajar di England, di UK, di US, di macam-macam negara. Tiba-tiba kita nak ke masjid, tak boleh. Ini satu ulama kata keharusan bila dikiaskan perjalanan itu. Baik, kita sambung lagi. Perkara-perkara yang wajib dalam solat. Tadi info perkara yang kaitan yang wajib di dalam solat. Apa dia yang wajib? Iaitu yang pertama, syarat wajib solat. Syarat wajib solat itu yang pertama. Jadi disebut dalam kitab Fiqh Manhaji, dalam kitab Munyatul Musalli. Pernah dengar kot kitab tertua, kitab orang tertua lama dulu. Ya, dia panggil Fiqh kitab Munyatul Musalli karangan Syekh Daud Al-Fatani. Itu kitab orang tertua ya. Walaupun nampak begitu, kadang-kadang kalau kita lihat kepada dia saja nampak lengkap juga ya. Walaupun dia kemahiran dia dalam bahasa Arab, Syekh Daud Al-Fatani ni, dia belajar di Mekah lama. Jadi ilmu-ilmu dia balik, sebab itu penulisan dia banyak pengaruh dengan tulisan bahasa Arab ya. Terjemahan begitu juga. Dan Fiqh Manhaji ni Dr. Mustafa Bura. Mustafa Bura ni seorang yang mahir dalam bidang fiqh. Dia juga menulis kitab Fiqh Manhaji dalam mazhab Syafi'i. Jadi dia kumpulkan di antara perkara-perkara yang wajib, syarat-syarat wajib solat ya. Jadi dalam perkara-perkara wajib tadi ada 3 syarat. Pertamanya syarat wajib solat, kedua rukun solat, ketiga syarat sah solat. Jadi dalam hal ini kita tengok dulu syarat wajib solat. Jadi syarat wajib solat pertamanya mestilah Islam. Kalau tak Islam tak boleh. Ya, saja-saja nak solat tapi tak Islam tak boleh lah. Kerana syarat-syarat sah solat itu mesti orang Islam dan baligh ya. Dan yang kedua, mesti baligh. Baligh ni maksudnya kalau lelaki umur 14, 15 ke atas. Perempuan umur 9 tahun ke atas. Kemudian ada yang lelaki 12 tahun pun dah baligh. Sebab itu bermula daripada baligh ni perkara yang perlu diambil berat oleh mak dan ayah kepada anak-anak. Sebab apa? Sebab permulaan hisab ataupun permulaan perhitungan dosa dan pahala bagi diri kita. Sepanjang hidup, mula daripada baligh tu, bermulalah hukum taklifi. Hukum yang ditaklifkan pada kita untuk melaksanakan tugas-tugas yang diwajibkan pada kita, antaranya tentang solat, puasa, ya, semua dah wajib. Sebelum tu tak wajib lagi. Tapi oleh kerana baligh, maka dah wajib. Kita kalau anak kita tak peduli lagi. Anak tu suara dah tukar-tukar dah, hak lelaki lah. Tengok sekejap besar, sekejap kecil. Kita tak tanya, kau ni macam dah baligh, tak tanya pula. Kena tanya. Jangan segan, sebab ini takut disabitkan dengan kita sekali. Pada anak yang baligh tu, dia dah baligh tapi kita tak ambil berat, tak tanya dia. Dia tak tahu sebab dia baru pengalaman hidup awal kan, mana nak tahu. Mak bapak yang tahu kena ambil berat. Itu syarat kedua bagi solat, syarat wajib. Yang ketiga ialah berakal. Kalau dia tu ghobawah, ya, orang gila, tak diwajibkan sama sekali solat. Ya, orang gila, orang banyak bercakap ni ghobawah. Kalam orang gila lah maksudnya. Sebab tu Arab kalau dia maki kita, tuan-tuan, dia kata apa? Anta ghabi. Kamu ni gila kot. Kau ni bodoh kan, gila. Sebab bahasa itu, bahasa mereka pun ada juga. Sebab tu ghabi, ghabawah, orang yang gila, tak akal, maka tak wajib. Dia tak ditaklifkan. Okey, yang berikutnya ialah syarat-syarat sah solat. Yang tadi syarat wajib solat, syarat sah solat. Dalam syarat sah solat ni, kalau kita lihat dalam kitab
fiqh manhaji. Dia cerita bagaimana nak dapat solat yang sah. Ya, syarat sah solat. Dia sebut pertamanya mesti bersuci daripada hadas. Ini bersih daripada hadas ni, saya letak gambar tu bukan apa nak bagi tuan-tuan nampak je kan. Jadi sebenarnya bersuci daripada hadas besar. Hadas besar ni yang melibatkan kita kena mandi. Wajib kita cuci diri kita daripada hadas itu. Kemudian suci tubuh daripada najis. Tadi hadas. Bersuci juga tapi itu melibatkan mandi. Kedua, suci tubuh dari najis. Kalau tubuh badan kita ada najis, wajib kita cuci. Sebab dalilnya disebut, iaitu syarat Rasulullah SAW supaya dicurahkan air ke tempat kencing badui. Ketika mana orang badui itu kencing dalam masjid, Nabi dengan penuh hikmahnya, ketika mana sahabat marah terus, tu anak kita kalau kencing, relax, sekejap jangan marah lagi kan. Lepas ni kita angkat dia pergi bilik air, basuh tempat tu, nak cubit paha lembut pun cubit lah. Kata jangan kencing lagi sini ya, tak boleh. Sebab badui pun begitu juga. Nabi, sahabat marah, Nabi kita tunggu, bagi dia habis. Dah dia habis semua. Okey, Nabi pun masa tu tanah kan, dia serap turun, tuang air di atas, dia serap lagi habislah. Kalau kita atas kapek, takkan nak potong kapek. Kita basuh di atas kapek tu, tuang air. Kemudian kalau boleh tak bris ke apa ke yang boleh hilang bau, dan kita yakin air yang kita tuang tadi tu boleh, bila hilang bau, zat dah tak nampak, najis tu, kira bersih lah. Ya, maknanya itu kawasan. Jadi katakan kalau najis, bersih daripada najis itu. Kadang-kadang kita basuh najis anak-anak, dia warna kuning tapi tak habis. Tak habis. Ada ain dia nampak lagi. Kalau boleh bagi cuci. Tetapi ain tu masih ada, hilang bau. Dia kira yang hilang bau tu. Walaupun ada kesan kuning. Sebab mungkin disebabkan makanan ya. Bukan disebabkan daripada najis tu yang tinggal. Dan yang ketiga, suci pakaian badan daripada najis. Badan kita dan pakaian wajib disuci daripada najis. Ya, wajib kita suci dengan najis. Kerana daripada najis. Sebab tak sah solat kita kiranya kita menanggung najis. Hatta ketik cicak yang kecil tu pun dikira najis juga. Ya. Kemudian suci tempat daripada najis. Yang keempat-empat ni kata Dr. Mustafa Bura adalah syarat bersuci. Syarat sah solat mestilah bersuci daripada keempat-empat perkara ini. Namun dibahas dengan panjang lah. Dengan hadis dan sebagainya. Jadi saya ringkaskan supaya kita faham. Poin yang pertama, suci hadas, suci najis, suci daripada badan dan pakaian daripada najis dan tempat daripada najis. Dan yang kedua, syarat sah salat mesti mengetahui masuknya waktu. Kalau waktu kita tak tahu masuk, solat kita tak sah. Orang yang solat sebelum waktu, sebelum waktu masuk, apa hukum dia? Nanti kita akan jumpa di belakang tu kot. Orang yang solat di luar waktu, hukumnya haram dan dosa. Kerana patutnya dia melihat waktu. Zaman Nabi, mereka tak ada jam. Macam mana Nabi buat? Khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Mereka tu meletak, kalau siangnya pakai galah ataupun buluh. Tak buluh tengah-tengah. Bila matahari dah mula suluh tu nampak gelincir, dia panggil waktu zawal kan. Menunjukkan bahawa matahari dah gelincir. Kalau tengah hari terpacak. Tapi kalau dah zawal ni dia condong sikit. Matahari dah boleh nampak. Mungkin sebilangan tak jauh daripada galah tadi kan. Tapi kalau pakai petang mungkin jauh. Makin panjang dia punya bayang galah itu. Kalau malam nak tengok pagi macam mana nak solat subuh. Khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Maknanya dia ambil dua benang putih, benang hitam. Diletak di atas paha. Tak dua-dua benang tu. Tengok yang mana nampak dulu. Kalau nampak putih dapat beza dengan hitam. Hitam dapat beza dengan putih. Maka telah masuklah waktu
waktu subuh, waktu fajar. Ya. Jangan kita tak sembahyang pula dan sembahyang awal waktu, sebab zaman tu hukumnya mungkin kalau terawal pun tak apa, sebab mereka solat dalam tidak ada jam yang tepat. Macam zaman kita wajib. Tapi ada juga Tok Bilal kadang-kadang mata pening tak cukup bulan puasa hari tu kan. Riuh juga, ada bukan masjid kita lah, masjid lain. Tok Bilal tu pergi azan awal waktu kat KL kot. Sampai apa Dr. Zul kata kena qada balik puasa tu. Bagi saya tak perlu. Sebab dalil azan itu sebenarnya kita zon, kita sangka memang masuk waktu. Mungkin masuk waktu itu jam dia ikut pada dia lah. Maksudnya dia yakin dengan waktu jam dia di situ, dia yakin. Maka kita ikut dia. Maka dengan keyakinan itu tak perlu qada lah. Dalil zanni, maksudnya kita yakin dengan penuh sakaan yang betul. Ya. Okey, sambung. Yang kedua, yang mengetahui masuk waktu. Cara nak mengetahui masuk waktu itu, kita wajib tengok jam lah. Ya, sekarang ni kalau dalam grup kita, Datin buat satu kerja yang orang tak nampak manfaat dia. Datin Rohiza, ya. Tahniah dan terima kasih. Saya sebenarnya saya download jam, alam jam tu kan waktu sembahyang, tapi dia bunyi tak berhenti. Kita terlupa nak tutup sampai tengah sembahyang, sampai habis sembahyang tu Allah Akbar, Allah, bunyi tak berhenti. Kadang tengah ceramah bunyi kan. Kita ganggu, saya delete buang. Lepas tu sekarang nak tengok waktu macam mana, duk buka dekat grup bersanad tu. Ya Datin hantar tu bukan sia-sia. Pukul berapa masuk waktu ya? Yang buka grup bersanad ada ya Datin hantar hari ni solat pukul berapa, Zuhur, Asar berapa. Ya ilaha illallah, ada juga manfaat situ ya. Jadi nampak macam biasa, apa yang kita buat manfaat pada orang walaupun sedikit tetap ada manfaat. Tak rugilah. Dan terima kasih kepada orang yang sentiasa memberi manfaat pada orang lain insya-Allah. Kemudian yang ketiga, menutup aurat. Tutup aurat ni adalah satu perkara yang syarat sah solat. Ya. Disebut juga dalam kitab fiqh manhaji begitu. Ya, mestilah tutup aurat dengan sempurna. Kecuali kedua tapak tangan. Disebut sini iaitu menutup aurat ialah bagi apabila seseorang itu mendapati diri dia sembahyang masuk waktu, maka wajib dia nak sembahyang itu tutup aurat, di mana syarat sah sembahyang adalah mesti menutup aurat. Cuma makna aurat itu bagi lelaki, kita tengok dulu, pusat hingga ke lutut. Sebab tu setengah pendapat dia kata setengah pusat ke lutut tu dia ambil daripada lutut ke pusat, dia tutup tengah sahaja. Itulah Astora Jabat dulu berdebat dengan Dr. Asri Zainal Abidin, mufti Perlis tu. Dia kata, awak mazhab apa? Saya mazhab Maliki. Mana mazhab Maliki? Dia kata, kami tutup aurat ni lutut hingga pusat. Saya tutup tengah-tengah. Mazhab Maliki pegang tu tengah-tengah. Kata, mana dalil dia? Dia tak boleh jawab. Jadi saya tengoklah, sebab bukan nak cari siapa menang siapa kalah. Nak tengok hujah orang yang kata aurat itu hanya tutup kemaluan dan bahagian punggung. Lutut dan pusat bukan dia. Tapi dalam mazhab kita dan beberapa mazhab yang lain bersetuju mengatakan aurat lelaki ialah di antara pusat hingga ke lutut. Jadi dia tutup bawah pada lutut, atas pada pusat. Boleh ya? Yang perempuan pula kena jaga. Sebab hari ni orang tanya saya, Ustaz, kami sembahyang tengok perempuan tu nampak tangan, boleh kan? Disebut dalam kitab fiqh manhaji ni, dia kata apa? Bagi perempuan pula ialah seluruh tubuh badannya kecuali muka dan dua tapak tangan. Dua tapak tangan ni. Manakala dua tapak tangan boleh buka, berarti punggung tangan pun boleh nampak sekali. Jadi disebut pergelangan tangan. Sebab disebut dua tapak tangan, takut tapak saja kita bubuh gam di atas ni dengan kain kan. Maknanya kalau tangan boleh nampak, pergelangan tangan, tangan dan pergelangan, makna muka tangan dan punggung dia sekali boleh nampak. Jadi dia sembahyang boleh. Dalam mazhab kita sendiri pun mazhab Syafi'i.
Oleh itu wajib ditutup aurat ke semua badan kecuali dua anggota itu, iaitu muka dan tapak tangan. Jadi apa hukum pula orang pakai face mask? Bagi yang perempuan, dalam solat tidak diharuskan, diwajibkan menutup ni. Perempuan pun kena buka, boleh nampak, ya, dalam sembahyang. Dia tak kata diwajibkan, mana dia harus, tidak diwajibkan, mana boleh nampak. Lelaki teruslah. Tapi ulama-ulama sufi dia kata kesemua lelaki pun kena tutup aurat dengan sempurna. Sebab apa? Dia kata selagi lelaki pakai seluar, selagi orang perempuan tengok bentuk paha ke, ada rasa keinginan, hukum bagi lelaki dia kena tutup seperti mana perempuan tertutup juga. Sama dengan pakai kain ataupun pakai baju bah, tutup. Sebab tu kita tengok sunnah Nabi sendiri, Nabi suka pakai baju bah. Kerana apa? Baju bah ni sebab dia menutup aurat lelaki di antara dua paha tu kan. Kalau perempuan memanglah tutup aurat memakai pakaian seperti mana yang di dalam tu. Ya, asalkan longgar, tak balut seperti buah nangka, dia kira tutup aurat, ya. Dan begitu juga perempuan tersebut sengaja tapak tangan, dan yang keempat menghadap kiblat. Jadi kalau kita solat tidak menghadap kiblat, tidak sah. Tidak sah solat tadi kecuali kita dalam hutan. Kita yakin mengikut apa? Kita dalam hutan, kita nak solat tak tahu kiblat, macam mana kita nak buat? Tuan-tuan sekalian. Maka kata ulama, ni orang tua lah, pandangan-pandangan orang tua, petua, bukan fatwa, petua. Petua dia kata apa? Tuan-tuan tengok pokok yang berjalan tu kan. Pokok yang berjalan tu, kalau mula-mula naik tu, daripada akar dia, mula-mula naik, kawasan yang naik mula-mula tu dikira dia menghadap ke matahari jatuh. Itu kalau di dalam hutan. Kalau padang pasir, lagi keluar. Sebab dia tak ada pokok. Pengalaman orang lautan tak apa juga. Ya, jadi mereka sembahyang dengan apa, bertaklidkan sementara, ya, maksudnya solat bila dah tahu kiblat sebenarnya, kita solat salah, kena ulang balik. Kemudian rukun, pembahagian rukun solat, ni yang biasanya berlaku, tuan-tuan. Rukun qalbi, rukun qauli dan rukun fi'li. Ya, ni di antara rukun-rukun solat. Rukun solat ada 13. Dalam 13 tu dia bahagi kepada rukun qalbi, rukun qauli dan rukun fi'li. Ya. Kenapa dibahagi begitu? Kerana ada rukun yang melibatkan perbuatan sahaja. Ada yang rukun ni dia berdiri sahaja. Tak perlu kata apa, itu dia panggil niat. Rukun qauli ada 5, ya, yang melibatkan takbiratul ihram, membaca surah Al-Fatihah, membaca tahiyat awal, selawat ke atas Nabi di tahiyat akhir, memberi salam. Yang melibatkan rukun fi'li, rukun qauli. Termasuklah takbiratul ihram. Di mana tuan-tuan, rukun qauli ni sebenarnya ada 5. Sebut 5 tu kan. Rukun qauli ada 5. Dan rukun qauli ni wajib disebut. Apa maksud rukun qauli? Kata-kata. Wajib disebut, wajib sekurang-kurangnya maiming mulut. Maksudnya kena ada maiming. Kalau contohnya takbiratul ihram. Kita jangan takbiratul ihram pergi-pergi. Dalam mazhab kita, Imam Syafi'i kata apa? Melafaz niat ataupun melakukan perkara adalah perkara seperti mana maiming sebut dia Allahu Akbar kan. Sebenarnya adalah sunat. Ya, sunat. Di mana pandangan-pandangan ulama sufi ni, sebab apa, perkara-perkara yang seperti mana takbir, Allahu Akbar disebut, wajib tu rukun qauli tu kena sebut Allahu Akbar. Sekurang-kurangnya kita sebut Allah, telinga kita dengar. Wajib maiming, sekurang-kurangnya ada apa, menguit mulut tu kan. Dan wajib ada apa? Suara, ya. Dan sebutan mesti betul, jangan sebut Allahu Akbar. Tak boleh. Begitu juga mesti didengar
dengan telinga sendiri. Sekurang-kurangnya Allahu Akbar. Berbisik gitulah. Jangan sampai apa tak bunyi langsung. Main mim pun tak ada, syarat pun tak ada, sebut pun tidak, pergi-pergi. Itu bukan kaedah mazhab kita lah. Ya, mazhab kita dia mesti ada parangan-parangan begitu ya. Takbir. Wajib diulang takbir ya yang tak bersuara. Kita takbir dia. Pergi sembahyang. Mazhab Hanafi begitulah, pergi terus Allah. Dia terus masuk sebab kita niat tak perlu dilafazkan. Mazhab 3 mazhab lagi dalam keadaan pandangan begitu. Mazhab kita Syafi'i dia ambil at-talaffuzu bin niyyati qubaila kulli ibadatin mustahab. Maksudnya melafazkan niat itu adalah perkara-perkara ibadat yang dituntut. Ibadat-ibadat yang disukai oleh Nabi. Maksudnya Allahu Akbar. Ya, lafaz tu disukai. Kerana dia jadi sunat. Sebab ada dalil mengatakan sunnah kita sebut begitu ya. Sebab itu sebab bila kita nak sembahyang tu usolli fardhu. Nyatakan. Kerana takut apa? Takut perbuatan kita jadi tak sah. Dia lafazkan. Kerana apabila kita sebut dapat sunat. Sunat ni jangan kita sebut dalam sembahyang kadang-kadang ada sunat hayat. Sunat hayat ni kadang kita baca juga kan. Baca antara 2 sujud. Sunat-sunat kan. Baca surah. Antaranya lagi kunut dan sebagainya kita baca. Tapi kita baca dalam keadaan kita baca apa? Kadang-kadang kita ambil jalan yang hayat, tak payah bacalah. Allahu Akbar. Sebenarnya Nabi telah menceritakan dalam satu riwayat ya, ketika mana seorang sahabat Nabi, ya, Nabi sendiri pun mengatakan la tahqiranna minal ma'rufi syai'ah. Jangan kamu remeh-remeh dan pandang rendah kepada sesuatu perkara yang sunat dan makruh. Kerana pernah berlaku kepada sahabat Nabi seorang. Ketika nak mati, dan satu riwayat kata seorang sahabat Nabi nak meninggal dunia, tuan-tuan ya. Bila nak meninggal dunia, dia pun berkatalah, ya laitahu in kana jadidan. Lepas tu dia ulang lagi, ya laitahu in kana kamilan. Dia diam lagi. Tu dia ulang balik, ya laitahu in kana kathiran. Tiba-tiba dia pejam mata, meninggal dunia. Sahabat pun report kat Nabi. Pergi jumpa Rasulullah, ya Rasulullah. Kenapa? Kata Rasulullah. Sahabat tadi nak mati. Tiba-tiba saat dia nak meninggal dunia, dia sebut, ya laitani in kana jadidan. Ya laitani in kana kamilan. Ya laitani in kana kathiran. Nabi kata, oh gitu. Sebenarnya apa yang dia sebut tu, kata Nabi, dulu masa dia hidup. Ya, masa dia hidup dia buat pahala. Di hari dia nak mati tu Allah datangkan pahala. Tunjuk ni pahala kau ni. Dulu masa kau hidup, ada seorang yang miskin datang minta derma kat engkau. Ya. Waktu itu dia minta apa? In kana jadidan. Orang tu minta pakaian. Pergi rumah engkau minta, ya tuan, saya ni miskin, pakaian tak ada, sejuk. Kau masuk dalam bilik, kau pergi cari pakaian hak yang kau dah pakai yang tak mau. Yang kau tak mau pakai dah, baru nak bagi kat dia. Pergi bagi dekat dia. Lepas tu Allah kata, hari kau bagi tu pahala kau cukup banyak. Kalau kau bagi yang baru, ya Allah, pahalanya kalau yang biasa ni 1,000, dia dapat 2,000. Kalau bagi yang baru 100,000. Dia pun, ya laitani, alangkah eloknya kiranya waktu itu aku bagi yang baru. Silap. Kita ni tuan-tuan, kita ni biasanya nak menyesal di waktu nak mati dah tak ada guna lagi lah. Contohnya hari ni, satu kali yang kedua pula, ya laitani in kana kamilan. Dia kata, ya Allah, alangkah eloknya dulu kalau aku bagi seketul. Maksudnya datang orang miskin lagi ketuk pintu. Wahai tuan, saya ni miskin, lapar, nak makan tak cukup. Dia pergi kat dapur, ambil sebatang roti, kepak bagi 2. Nah, ambil seorang separuh lah, ni aku nak makan. Tiba-tiba, kata Nabi sedang cerita kat sahabat lah, apa yang berlaku pada sahabat yang menyesal tadi tu.
Dia kata, kalaulah dulu alangkah kalau aku bagi sebiji tu, hari ni pahala aku tak usah kira lah banyaknya. Ya laitani in kana kathiran. Masa dia hidup dulu, dia kata, ada orang miskin datang minta kat aku. Ada orang buta, kata Nabi, dia ni nampak orang buta nak pergi masjid. Dia pimpin sampai separuh saja. Lepas tu, dia sembahyang. Dia kata, kalaulah dulu aku tahu hari-hari aku nak buat dan nak bawa sampai sempurna. Dia nak cerita kata penyesalan tu berlaku pada kita di akhirat nanti, tuan-tuan. Di saat nak mati tu kita dah menyesal. Bagi kita, kalau kita tinggal perkara-perkara yang sunat, contohnya hayat ni contohnya. Ya, walaupun sikit, sunat, kalau diperbanyakkan, banyak pahala. Nampak aja benda-benda yang remeh. Sebab para ulama dahulu seperti Imam Syafi'i, dia memberatkan perkara ini supaya kita menampakkan pahala itu untuk kita lakukan. Ya. Sebab tu rukun-rukun qauli, rukun fi'li ini, walaupun di antaranya perkara-perkara yang sunat, seperti mana takbiratul ihram, wajib. Ya, lafaz. Kadang-kadang tak payah sebutlah. Ada mazhab lain. Kalau kita yakin apa yang dibuat oleh Imam Syafi'i adalah betul, dia juga mendapat pahala pada kita, insya-Allah. Kemudian rukun fi'li. Terdapat 7 di situ, berdiri betul, rukuk, i'tidal. Semua ini ada tamak-ninah. Rukuk wa tamak-ninah, i'tidal dan tamak-ninah, sujud dan tamak-ninah. Apa maksud tamak-ninah? Nabi kita fatma'nan, iaitu mestilah kamu solat dalam keadaan berhenti sekejap. Bukan sembahyang macam di Indonesia tu. Di satu pulau mana saya tak tahu tu, yang dia sembahyang 7 minit 21 rakaat. Sembahyang tarawih. Itu bukan sembahyang tu, senam robik. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kalau tuan-tuan masa terlentang terlegung-terlegung tu sekali. Ya. Kita nak sembahyang, Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim. Itu pun digalakkan kita buat apa? Tamak ninah sekejap. Bagi Allahu Akbar, tenang dulu sebab tengah orang duk takbir di belakang, ya. Duk ikut imam. Ya. Jadi kita pun rehat sekejap. Rokok pun Allahu Akbar. Sekurang-kurangnya 3 kali baca sempatlah. Ni Allahu Akbar. Allahu Akbar. Lajunya tu bukan sembahyang. Bagi saya itu senang robik sebab sembahyang tu tak sah. Salat mesti ada tamak-ninah. Setiap ni berdiri betul ada tamak-ninah, rokok ada tamak-ninah, sujud, duduk antara dua sujud, tahiyat akhir, semua tamak-ninah. Last sekali tertib. Tertib ni maksudnya kita buat sesuatu perkara, kita tidak mendahului tahiyat akhir dulu baru tahiyat awal. Tu tak kena. Kita baca surah dulu baru Fatihah, tutup balik. Mesti rukun dulu, ya. Lepas tu rokok, jangan sujud dulu baru berdiri. Tu tak apalah rokok rakaat yang berikutnya. Yang mula tu mesti dengan berdiri dulu. Okey, kita teruskan. Sempat ke tidak ni? Dah 11 suku lah, 12 suku. Ni barulah masuk rukun solat. Rukun solat ada 13, niat. Iaitu termasuk niat adalah dari segi bahasa ialah al-qasdu. Maksudnya menyahaja ataupun kehendak. Dan yang segi istilah dia kata berkehendak melakukan sesuatu yang disertai dengan perbuatan. Jadi niat adalah sesuatu perkara yang dituntut, ya, kita lafazkan. Sebab tu bila kita nak sembahyang, kalau dalam kitab fiqh Munyatul Musalli, ya, dalam tu dia sebut, dia kata apa? Niat adalah mesti disertai dengan qasad ta'ra' ta'yin. Ini yang orang marah. Apa asal sembahyang je qasad ta'ra' ta'yin. Duk ikut Syekh Daud Tani tu apa dia? Ikut hadis Nabi lah. Allahu Akbar. Terus, ya. Nak buat apa? Usalli. Nak lafaz niat apa? Mendatangkan was-was. Okey, tuan-tuan sekalian. Dalam hal ini diceritakan juga, ya. Jadi bagi kata apa bab takbiratul ihram ni sebenarnya perkara yang paling di mula solat. Ni antara syarat serenda kita dengan Allah Taala. Cuma beza dia ada sama paras bahu, hujung jari dengan paras bahu, ya. Kita buat tu sama. Jadi sesuailah dengan perempuan barangkali. Sebab apa? Dia dalam telekung, ya. Kalau dia buat di telinga juga pun boleh. Tapi berhati-hati ketika nak turun tangan. Nanti kan dia baling semua. Habis terlucut dia punya apa?
telekung kan? Sama boleh. Kemudian di depan boleh, tapi jari ni, ibu jari sama dengan ni depan. Ujung jari ni dengan paras bahu. Dan satu lagi, kita yang mazhab Syafi'i ni begini. Ni ujung jari ibu ni dengan cuping telinga. Allahu Akbar. Ya. Bila sini ni berhati-hati sikitlah. Yang muslimat takut dia tolak tu terbaling, terlucut dia punya telekung. Jadi bila masa kita angkat tu lah, apa perlu kita buat? Dia kena kata ada qasad ta'rad ta'yin tu. Apa maksud qasad? Qasad ni kita datang nak menunjukkan aku datang nak sembahyang, usolli, nak sembahyang. Tu qasad. Qasad ni nak menunjukkan aku sembahyang. Ta'rad ni sembahyang apa? Sembahyang fardu. Kan? Bila dah salat fardu, fardu apa pula? Ta'yin tu, fardu zuhur. Ya. Aku solat, aku solat soli. Fardu zuhur, fardu satu, ta'rad. Ta'yin ni menerangkan balik fardu apa? Fardu zuhur, fardu asar, fardu itu ta'yin. Jadi dilafazkan itu bagi Imam Syafi'i adalah sunnah. Ya, sunnah. Masing-masing ada dalil, semua hadis sahih. Ya. Ya, yang bahaya sekali Allahu Akbar. Itu dia kata inilah ikut sunnah sebenar. Itu dalam pandangan mazhab Hanafi. Dia kata itu paling sahih. Mana boleh dalam mazhab Imam Syafi'i pun dia kata hadis yang dipegang oleh Syafi'i sahih. Ya, maka dalam hal ini tentu jangan keliru. Kalau kita kata ikut Syafi'i pun betul, Hanafi pun boleh. Cuma jangan kita kata menafikan semua kebenaran mazhab yang empat ni ikut sunnah. Orang yang ulama terdahulu tak ikut sunnah kan? Itu yang salah. Jangan salah tuduh. Kerana takut-takut kita salah tuduh, kita yang jahil sebab dia orang hidup di zaman itu zaman tabi'in. Zaman yang bertemu dengan sahabat, iaitu Imam Syafi'i sempat bertemu dengan sahabat. Okey. Dari segi kepentingan niat kita tengok dulu. Niat sebab Nabi kata apa? Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Niat ni dalam hati. Imam Syafi'i, Imam Hanafi kata niatlah hati. Sampai-sampai tu Allahu Akbar. Terus tak payah usolli, tak payah. Itu pandangan dia terhadap hadis tu. Imam Syafi'i kata sebut, kerana sebut itu sunnah. Nak menjelaskan lagi apa yang kita buat. Ya. Jadi akhirnya Nabi kata sesungguhnya Nabi kata bahawasanya sesungguhnya setiap amalan itu bermula pada niat. Kalau niat tak betul lah solat. Ya. Macam kita niat nak pergi masjid ataupun kita niat nak makan, tiba-tiba kita tak makan. Itu tak apa. Sebab bab perkara yang harus. Macam sembahyang ni kita kena jelaskan nak buat apa. Tuan-tuan, nak dapat pahala masuk syurga, satu hari kita ingat Allah Ta'ala berapa lama? Tak ingat kan? Tuan-tuan duduk majlis ni ingat pukul 12 habis, Ustaz sambung sampai 12.20. Jadi, jadi kalau kita niat kerana Allah saja, kita bangun, ya Allah pada hari ini aku nak hidup, apa yang aku buat kau jadikanlah kerana Engkau ya Allah, cukup. Hari kita terlupa memang kita rajin lupa kat Allah. Waktu masak tu, mana kita sebut Allah pun. Ya, kadang-kadang buka menyanyi je kan. Jadi maknanya kita pun banyak lupa pada Allah Ta'ala. Jadi kerana niat, ya Allah aku masak ni kerana nak jamu anak-anak, khidmat pada anak, isteri, suami dan sebagainya. Kerana Engkau ya Allah, maka terus dapat pahala. Senang je nak dapat pahala. Sepanjang kita masak terlupa pun dapat pahala. Lupa Allah kan, rajin putus sebab terlupa sebab tak sebut. Kalau orang yang rajin sebut ni, hati dia tu dah la ilaha illallah, tak putus. Sebab itu setengah sanad macam Dr. Ustaz Muhyiddin Jol tu, dia rajin pesan, dia kata diri kita ni hadiahkanlah 70,000 kali la ilaha illallah tu, zikirlah seumur hidup sekali. Jangan lupa ya, la ilaha illallah, la ilaha illallah, supaya latih diri kita. Bila dah cukup 70,000 kali tu, seolah-olah terbuka hijab kita ni, duduk saja tak zikir benda tu tak boleh duduk. Sedangkan benda itulah makanan roh kita pun. Ya. Jadi buatlah selalu kerana niat adalah perkara yang utama. Kemudian sambung lagi takbiratul ihram. Tadi niat. Ini rukun. Yang kedua takbiratul ihram. Dinamakan takbiratul ihram.
dinamakan sebagai takbiratul ihram kerana apabila takbir sudah dimulakan maka diharamkan kepada orang yang menunaikan solat untuk melakukan apa-apa perkara yang diharuskan sebelum itu. Makan dah tak boleh, cakap dah tak boleh. Dan bahkan disebut dalam kitab Muniyatul Musalli, dia kata apa? Dalam hal orang yang salat, maka disengajakan berhenti. Macam kita Allahu Akbar, tiba-tiba anak nak pergi pegang air panas, macam mana nak buat ni? Kita sanggup berhenti tau. Kita berhenti, okay, ambil lah. Ubah anak kita tak tepi. Padahal perbuatan membatalkan solat dengan sengaja itu adalah dosa dan haram. Kita kata tak perlu nak selamat anak tu. Habis kita sembahyang tadi kerana apa tu? Bila sebut kerana Allah, Allahu Akbar, dah berserena dah sembahyang, jangan sengaja-sengaja dibatalkan. Melainkan ada kaedah. Kaedah kita nak berjalan. Ya. Berjalan pergi kat anak slow. Pergi kat dia. Jangan pergi geram macam budak ni. Pam, bos biji. Padahal muka kau. Mak tak sembahyang lagi ni. Perbuatan itu batal juga sebab kita buat kerana nak ketuk dia, nak ajar dia. Mak tak batal juga sembahyang. Tapi ketuk perbuatan tu jadi batal. Kerana niat tu salah. Padahal kita pergi pelan-pelan, boleh angkat dia. Bergerak. Tapi janganlah terbalik kiblat. Kalau lah kiblat di depan, kita undur ke belakang. Undur, slow. Dapur di belakang kan. Tengok anak kita duduk naik meja dah kan. Slow. Yang boleh lah. Kita pegang dia slow. Sebab tu bila dalam surah surah Al-Qari'ah yang dia kata fawailul lil musallin alladhina hum an salatihim sahun. Ada dalam tu ada. Tentu tengok ayat tu. Fawailul lil musallin, celakalah, wail lah bagi orang yang solat, alladhina hum an salatihim. Dia kata an salatihim, dia tak kata fi salatihim. Ulama kata apa? Maka alladhina hum an salatihim sahun, yang mereka solat mereka itu dalam keadaan sahun, sia-sia, main-main. Maksud di situ an sahun ni maksudnya mereka failul lil musallin alladhina hum an salat, yang mereka itu dengan solat main. An tu menunjukkan mereka tidak bersedia sebelum sembahyang. Maksud bila kita nak sembahyang, Allah Taala kata, ulama kata perkataan an salatihim tu berarti persediaan sebelum solat tu apa dia? Kita nak masuk kelas, persediaan sebelum masuk kelas apa dia? Anak tak sarapan pagi, masak awal-awal tinggal contohnya. Begitu juga sembahyang. Sebelum kita Allahu Akbar tu, pastikan semua elektrik tutup, pintu tutup, anak tu duduk ke tempat sini, barulah usolli. Itu an salatihim maksudnya. Kalau kita an salat mereka yang sia-sia ataupun main solat ni, kita sembahyang Allahu Akbar, biar-biarlah. Anak pergi dapur. Otak duk teringat di dapur. Macam mana solat kita nak sah? Nak khusyuk. Ya. Solat yang tak khusyuk, dia kira tak sah di sisi Allah. Ya, Allahu Akbar, duk teringat. Macam mana ni? Padahal salah kita tu. An salatihim sahun. Kita tak bersedia untuk solat. Kita biar anak kita pergi biar Allahu Akbar, biar anak belakang. Jadi akhirnya tugas kita tak selesai untuk sedia pada solat. Jadi Allah pesan kat kita tu dapat celaka wail, ya. Celaka neraka wail bagi kita kerana orang yang tak bersedia untuk solat. Patutnya kita sebelum kita solat, pastikan dunia kita tak ke tepi. Selesaikan dulu. Ya, barulah kita Allahu Akbar, fokus pada Allah. Jadi benda ni lah yang kadang-kadang kita tertinggal, ya. Jadi muqaranah, maksudnya di sini muqaranah yang kamaliyah, menghadirkan yang tersebut qasad ta'rad ta'yin. Kita kena hadirkan sekali, sebab tu kita lapar Allahu usolli fardhu zuhri arba'atu lillahi ta'ala Allahu Akbar. Dia datang sekali. Ya. Tapi ada orang yang was-was tuan sampai susah Allahu Akbar. Allahu Akbar. Banyak kali sangat. Kalau ikut dalam buku Masalah Imam dan Makmum, dia kata apa? Orang yang takbir, orang yang was-was, harus bagi dia, orang ada was-was, takbir panjang. Ya. Orang was kita was-was kan? Kita solat. Usolli. Allahu Akbar, harus bagi dia. Bagi kita orang yang tak was-was, sunat paling pendek
Allahu Akbar. Jangan kita tak was-was, kita Allahu Akbar. Tentu perhati Imam Mekah. Kita pergi Mekah tapi tak pernah nilai perbuatan Imam Mekah dalam solat. Pernah Imam Mekah buat Allahu Akbar. Itu imam di Malaysia dia buat macam tu. Ya, imam Malaysia pun dia tak mengaji imam dan makmum, masalah imam dan makmum. Sebenarnya takbir ni bagi imam yang tak was-was ataupun kita sendiri tak was, paling pendek sunnahnya Allahu Akbar. Tak diharuskan Allahu Akbar kecuali takbir pindah rukun. Jangan semua takbir kita pukul rata, tak, takbiratul ihram saja. Takbiratul ihram ni kita Allahu Akbar. Bagi yang tak was-was. Jadi bagi orang yang was-was boleh Allahu Akbar, dia was-was. Ya, maka dia boleh dipanjangkan. Bagi tak yang tak panjang tu Imam Mekah, mana was-was? Allahu Akbar. Makmum tu barulah Allahu Akbar. Itu Bilal dia. Kan? Baru dah sembahyang dah. Tu imam dia boleh, Bilal dia boleh buat sebab kawasan yang besar dan putus. Daripada dalam masjid sampai keluar boleh. Ada Bilal, macam masjid kita tak boleh. Mazhab kita tak boleh buat gitu sebab di Malaysia bukan orang melimpah sampai begitu ya. Ada suara-suara yang boleh sampai. Kalau di luar sana di Mekah boleh diulangkan 2 kali oleh Bilal. Kemudian muqaranah urfiyah, itu niat tersebut dalam takbir datangkan sekali. Jadi ada hadis-hadis disebut jika kau mahu menunaikan solat maka bertakbirlah, mulalah dengan takbir. Kemudian bacalah apa yang mudah bagi engkau daripada Al-Quran. Kemudian rukuklah sehinggalah engkau tenang ketika rukuk. Kemudian bangun sehingga engkau tegak berdiri. Kemudian sujudlah sehingga engkau tenang ketika sujud. Kemudian angkat kepala sehinggalah engkau tenang dalam keadaan duduk. Dan lakukan sedemikian rupa di dalam solat kamu. Jadi jelas. Hadis ini menunjukkan bila perkataan tenang tu ada, wa tatma'inna tu maksudnya ketenangan. Ada ketenangan di situ. Betul. Dr. Fatimah tu buat kajian, dia letak alat di sini tuan-tuan. Waktu kita mula Allahu Akbar, gelombang yang menunjuk amat tenang manusia bila mulakan takbir dan sujud. Waktu rukuk memang tenang. Jadi hadis ni menunjukkan bahawa solat mendatangkan ketenangan dalam jiwa. Jadi orang tak solat memang gelisah. Kemudian saya rasa boleh kot kita berhenti kan. Lafaz takbir Allahu Akbar pada asalnya perlulah disebut secara sempurna. Jangan sebut Allahu Akbar. Ya, jangan sebut sebarangan kerana hukum kesalahan takbir adalah boleh menjadi batal solat. Ya, semua ada 14. Saya tak sempat sebut semua lah. Saya contoh ya. Iaitu takbir menambah alif. Allahu Akbar. Batal. Takbir itu batal. Takbir yang kedua. Allahu Akbaru. Batal. Yang ketiga. Wallahu Akbar. Dia nak sebut Allah tak pandai sebut Wallahu Akbar. Batal. Ya, begitu juga tambah alif. Allahu Akbar. Kita sembahyang anak cucuk pinggang. Kita pun geli. Allahu Akbar. Tak boleh tuan-tuan. Kena ulang balik takbir. Ya. Kita tengah sembahyang, anak cucuk pinggang ya. Allahu Akbar. Batal. Ya, sebab Allah ka anta ghani, adakah engkau seorang yang kaya? Jadi seolah kita tanya dia, adakah engkau Allah? Begitu. Kemudian baris bawah Allahu Akbar, batal solat kerana ikbar itu maksudnya darah haid bagi wanita. Boleh jadi syirik ya, jangan duk takbir ikut dan. Allahu Akbar. Kita duk nak tiru Arab, Allahu Akbar. Rupanya kita buat baris bawah hu ikbar, batal solat. Kerana takbir itu mendekati dengan makna yang lain. Terjemah jadi makna takbir yang dikatakan darah haid bagi wanita. Haram, syirik ya, kalau kita sengaja mempermainkan. Jadi kembali kepada persoalan yang dikemukakan, tidak sah solatnya jika dia bertakbiratul ihram sebanyak 2 kali. Kita Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jaga was-was jangan takbir 2 kali. Kalau 3 betul balik. Ya. Kalau sekali Allahu Akbar, Allahu Akbar. Hukumnya takbir 2 kali itu batal.
Ya, kerana 2 kali itu dilakukan dianggap sebagai perbuatan yang membatalkan solat. Dia mesti takbir sekali je, Allahu Akbar. Jangan Allahu Akbar. Takbir 2 kali batal. Jadi banyak ada orang was sebab begitu ya. Jaga baik-baik. Jadi yang terakhir kita banyak lagi ya, Imam Nawawi pun ada sebut. Okey, ni kata Imam Nawawi lah, saya ingat panjang ni. Sampai penghujungnya ada lagi kata Imam Ramli ya. Ni kita sambung minggu depan lah kot, boleh ya. Sebab 12.30 lah tuan-tuan nak masak nasi. Ya, minta maaf banyak setakat itu. Jadi kita sambung minggu depan kata Imam Nawawi dalam kitab dia. Imam Nawawi menyebut, kita sambung di sinilah slide ni minggu depan. Dan kita akan masuk rukun yang kedua iaitu baca Fatihah, yang tu panjang sikit. Saya ada kitab sahabat kita ni, sahabat saya buat kitab ni tentang imam dan makmum dan masalah imam apabila baca Fatihah ya. Bacaan yang salah mengubah makna ya. Jadi dan kita sambung lagi lah cerita-cerita tentang takbir yang takbiratul ihram bila dia sebut tambah sekian kita tambah lagi lah. InsyaAllah tuan, saya berhenti setakat itu. Kita sambung dalam slide ini, slide Imam Nawawi menyebut. Ya, minggu depan kita sambung lagi. Dan kita sambung sampailah rukun yang keberapa. Sebab kita nak tengok dalam bab Fatihah, dalam bab takbir, kita nak tengok mazhab takbir yang mana paling asah. Ya? Yang paling rojih. Ya begitu. Yang paling disukai dan betul-betul dengan Nabi buat. Setakat itu tuan-tuan sekalian. Dan jauhkan diri daripada dijangkiti penyakit was-was. Ya, insya-Allah kita bincang minggu depan. Sebab slide ni panjang lagi. Kalau saya sambung pun takut tak boleh habis. Boleh ya tuan-tuan? 12.30 lah. Lama ya. Sejam tak cukup. Sejam setengah ekstra. Sejam setengah 2 jam. Ya, sama-sama kita ikhlaskan kita. Biar ambil masa sikit asalkan dia memang mendalam sebab ini peluang untuk belajar tu Ustaz. Ya. Minta maaf lah kalau sebab kita nak perhalusi kan. Sebab Itu perbuatan tak kita tu lagi utama lagi tu Ustaz. sebab kita nak ambil yang betul lah. Maksudnya kalau kita dah ambil tu jadi tak was-was lagi apa mana kita nak pegang. Okey, saya berhenti setakat itu. Jadi tuan-tuan boleh hantar soalan melalui email ke ataupun WhatsApp ke pada kita punya ni lah. Apa yang penganjuk, bukan penganjuk, dia panggil apa? Admin. Admin kita, hantar kat admin kita ya. Jadi kita akan bincang kemudian. Dan untuk minggu depan kita praktik terus bacaan surah-surah berdasarkan lagu-lagu yang muktabar lah. InsyaAllah. Jadi saya berhenti setakat itu. Tuan-tuan saya izinkan untuk keluar lah. Nak pergi buat urusan-urusan tapi tak boleh keluar pun. Seorang sebiji kereta aja sebab PKP ya. Okey, kita berhenti setakat itu. Kita jumpa lagi minggu depan. Okey, kita tangguh dengan bacaan doa dulu. Subhanakallahumma asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. اللهم انفعنا بما علمتنا وينفعنا بما علمتنا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا بما ينفعنا. اللهم زدنا علما وارزقنا فهما. اللهم اجعلنا من الناجحين والفائزين ومن المخلصين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ya Allah, berilah kebaikan pada kami dunia dan akhirat ya Allah. Tambahkanlah rezeki daripada ilmu yang telah kami pelajari ya Allah. Jadikanlah kami orang-orang yang berjaya di sudut dunia dan akhirat dan ikhlas dalam mempelajari ilmu ya Allah.
Kekalkanlah ilmu yang telah kami pelajari dan dapat kami amal dengannya, ya Allah. Mudah-mudahan apa yang kami pelajari ini, ya Allah, menjadikan ilmu yang kekal abadi, sehinggalah kami bertemu-Mu, ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Taqabbalallahu.